في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Allah, save me from myself, Allah, Allah. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda rusing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur Mona, kita kembali lagi untuk berada di petang ini, petang Jumaat yang penuh aman, tenang, bahagia. Kita nak teruskan lagi menerusi rancangan Bijak Wang. Ya. Dan ada di talian pada waktu ini bersama siapa? SK. Tuan SK. Tuan SK. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Syamsuddin Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Sihat, alhamdulillah. Baik. Cik Puan dengan DJ Syafiq sihat ke? Seadanya macam ni lah kita kan. Tapi Tuan maintain dia tak ada apa-apa perubahan. Okey lah tu Tuan. Ini selalu pergi jogging ni. Kena bijak juga, bukan bijak wang sahaja. Betul. InsyaAllah. Tuan, terima kasih Tuan. Masih lagi sedia bersama kita pada petang ini nak bincang-bincang lagi tentang perkara yang begitu penting kepada kita sebenarnya untuk persiapkan diri kita ni, keuangan kita, pengurusan hidup kita kan. Kita boleh bincang-bincang sama-sama dan bincang kita ni bukan kata saja kat konti saya dengan Mona saja ada kan, tapi rakan-rakan kita juga boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Waktu ini kita sedang bersiaran langsung di situ. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh ajukan kepada kita. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, Mona, kita nak buka tajuk kita pada hari ini berkaitan tajuk ibu tunggal tewas atau berdikari. Kan perkara ni perlu beri perhatian juga, tambah-tambah melibatkan wanita, ibu kita kan. Mungkin juga mereka adalah nenek kita, kakak kita, semuanya mungkin ada kaitan dengan kita. InsyaAllah kita sama-sama nak bincang. Di awal ni juga kita nak dengarkan sikit mukadimah dari Tuan Syamsuddin Kadir. Silakan Tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, ajarilah aku kerana aku masih jahil, dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi. Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal ya. Di antara kita mungkin sedang memandu kenderaan. Jadi yang kita boleh pegang steering kereta je. Tayar keempat-empat tak boleh nak pegang. Jadi pesan Tuan Guru saya, dia tak kira kereta apa kita pakai, walaupun beli kereta mahal pun dia belum tentu selamat. Jadi
Sebab kita dah tengok ada yang kereta sejuta pun accident sampai enjin dia tercampak lebih 100 meter dan pemandu dengan penumpang semua meninggal ya. Tapi ada orang pakai kereta biasa je 30,000 sampai pencen pun, sampai meninggal pun tak pernah accident ya. Jadi kata tuan guru saya kata membaca doa ni adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Seperti juga dalam program ni mungkin ada benda yang kita susah nak faham, mungkin ada benda yang patut kita hafal, kita tak hafal, tak ingat dan lupa. Dan yang terpenting juga mungkin bagi ibu tunggal di luar sana, ilham. Yang terpenting kita mendapat ilham daripada para malaikat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak. Dan lindungilah kami dari kejahatan yang datang mendadak. Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi yang petang hari. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, mahu tak mahu macam saya kata, ada di antara kita yang bergelar ibu tunggal. Selalu kita bicarakan dalam bijak awal kita pun ada sebut. Suami ni dia yang bahasa orang awam ni, suami ni adalah pinjaman. Ya, sampai tempoh diambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh diambil oleh wanita lain ya. Kadang-kadang kita ditinggalkan, diceraikan lah terutamanya. Diceraikan, jadilah kita ibu tunggal sama ada suami kita meninggal dunia ataupun kita diceraikan ya. Jadi apabila diceraikan, kalau anak tu ditanggung oleh bekas suami tak apa juga. Kalau suami dah meninggal, yang patut menanggungnya ayah suami tu, anak-anak kita. Ayah suami nafkah tu. Kalau dia tak ada, adik-beradik suami pun kadang-kadang buat tak tahu saja ya. Jadi benda ni bukannya merancang selepas kita berlaku. Benda ni boleh berlaku kat sesiapa saja. Macam tadi sebut kadang-kadang berlaku kat adik-beradik kita, daripada nenek dulu lah. Nenek kita sama ada mungkin berstatus ibu tunggal suatu ketika dahulu, sewaktu membesarkan ibu kita ya. Jadi isunya sekarang ni adalah apabila benda ni berlaku, kita nak menyerahkanlah, makna give up, berputus harapan, ataupun kita nak buktikan tak ada suami ke, ada suami kita tetap dapat berdikari. Yang terpenting adalah dengan ada, ialah sebab Tuhan tu wujud sentiasa. Jadi orang yang berdikari ni dia tidak memberi alasan ya. Jadi sebagai ibu tunggal, banyak saya jumpa banyak yang macam seolah-olah tewas lah. Dia menganggap sebagai dah ditakdirkan menjadi ibu tunggal. Bagi saya tidak ada satu masalah. Yang menjadi masalahnya yang meletakkan apabila kita letak diri kita ni dah tak ada harapan dah. Saya pun sebenarnya mengetahui bahawa ibu saya adalah ibu tunggal masa saya berusia 33 tahun. Baru saya tahu ibu saya ibu tunggal, iaitu pun sewaktu memberi ceramah di sebuah organisasi kerajaan untuk ibu-ibu tunggal ya. Jadi kadang-kadang saya nampak ibu tunggal ni apabila dia hebat, kita tak tahu pun dia tu ibu tunggal ya. Wallahu a'lam. Masya-Allah kan. Kadang-kadang Allah berikan hikmah apabila kita ini walaupun lelaki ke perempuan ke kan, tiba-tiba kita ni berada di situ, tapi pasti ada sebab, ada hikmah dia kan, untuk kita nak bangunkan kehidupan kita, dan semestinya kita belajar sesuatu daripada apa yang kita sedang lalui itu. Masya-Allah. Baik tuan, bila sebut tentang ibu tunggal dan juga sekarang ni kita lihat memang banyak cabarannya. Adakah persiapan awal kita ini, kita tak tahu bila kita akan meninggal, masa kita akan berlalu kan. Adakah perlu kita letakkan beberapa aset untuk ibu, isteri, dan kita buatnya itu daripada awal? Sebab ada katanya kita kalau boleh ada beberapa aset kita letakkan nama isteri. Bolehkah macam tu tuan? Okey, itu dia antara soalan yang saya bagi saya sangat bagus. Sebenarnya yang perlu meletakkan aset pertamanya adalah ibu bapa kita dulu. Masa kita nak kahwin, sebelum kahwin, kalau let's say dia ada tanah ke apa, ibu bapa ni seharusnya memikirkan anak-anak perempuan ni. Sebab bila dia mati, memang anak perempuan dia kahwin. Kalau diceraikan macam mana? Diceraikan selepas kita mati. Jadi kalau kita ada harta yang berlebihan, letak sedikit tanah ke, tanah lot ke atas nama anak perempuan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya tanggungjawab
ibu bapa perempuan tu dulu. Masa kahwin itu janganlah duk pau duit menantu sampai buat majlis singgah sana 40,000 untuk pajang. Sampaikan anak perempuan kita duit mas kahwin pun dileburkan dalam majlis itu. Itu bagi saya dua tanggungjawab oleh bapa kepada perempuan yang mungkin hari ini dah jadi ibu tunggal. Tanggungjawab tu ditunai tak dulu. Yang selepas dah kahwin, itu tanggungjawab suami pula. Sebolehnya ada harta mungkin kita letak, kalau let's say kita ada berlebihan, utamakan untuk letak atas nama isteri kita, terutamanya isteri kita yang tidak bekerja kerajaan lah. Kalau kerajaan kita tahu ada pencen. Kalau swasta pun kan yang bergaji rendah. Sebab kita tak tahu jodoh kita tu berapa lama. Sama ada kita berpisah disebabkan oleh kematian ataupun mungkin dah tak ada persefahaman atau kita yang dah tak nak isteri kita ya. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita sebelum kita otak jadi tak berapa sihat, maksud saya tak memikirkan tentang zuriat kita macam mana nak hidup, kita dah pindahkan harta sebahagian. Dan wanita pun sama, jangan menunggu isteri, suami memindahkan juga. Itu memang bagi saya tanggungjawab suami juga, dan isteri juga kena pandai untuk mencipta aset. Kalau suami bagi duit pun kena pandai pecah-pecahkan untuk supaya apabila berlaku perceraian dia boleh sebuah. Macam kes yang berlaku di Taipei ya. Ni saya dapat daripada kawan saya, kebetulan berlaku kepada mak dia. Bila diceraikan oleh ayah dia, mak dia dah suri rumah tapi mak dia mempunyai duit 95,000 dan dia berpindah daripada Taipei sebab dah diceraikan, mengikut anak dia yang bekerja menyewa di Ampang, dan mak dia boleh beli rumah teres pada ketika itu dengan harga 95,000 cash, dan dia panggil anak sulung dia untuk duduk dengan dia dan bekerja lah. Jadi sekarang pun harga pun dah lebih setengah juta rumah itu. Jadi di sini kita dapat lihat ibu tu adalah ibu tunggal yang patutnya tewas, tapi disebabkan masa sebelum perceraian dia pandai bijak menguruskan wang dapur termasuk berjimat untuk dirinya. Wallahualam. Masya-Allah. Hebat tu. Orang kata isteri yang macam ni menteri kewangan, betul ke tuan? Setuju. Ya. Sebab bila kita serahkan duit, tapi ada je kan, hebat ni orang macam ni, insya-Allah. Tiba-tiba kita sediakan duit belanja, tiba-tiba dia buat magic ni, ada lagi extra, jangan risau, sabar bang. Macam itulah. Ya, beratur ke semua, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika tuan dan juga para pendengar, kita berehat seketika. Kembali selepas ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 2900 4004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Iya, kita bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir, merupakan perunding keuangan, dan sebenarnya kita berbincang dengan tajuk kita pada petang ini iaitu ibu tunggal, tewas atau berdikari. Sebenarnya ini ilmu untuk kita sama-sama lah, bukan kata saja untuk satu Ibu keluarga tunggal, ibu tunggal je ya, kan. sebenarnya. Tapi semua orang kena ambil cakna perkara ini, sebab kadang-kadang kita sebagai suami, umur kita mungkin tak tahu lama mana kan Tuan. Jadi persediaan kita ni kena sediakan untuk juga isteri kita kan. Jadi Tuan, mungkin di bahagian kedua ni mungkin boleh sediakan sedikit kepada kita apa sebenarnya persediaan yang boleh dilakukan, yang mudah, yang boleh dibuat oleh kita semua apabila nanti di hari tua. Sebab nanti kita tak nak tewas sepatutnya. Kita nak terus hidup, menjalani kehidupan kita, dan kalau boleh kita berjaya untuk membawakan kehidupan kita. Mungkin Tuan boleh sediakan kepada kita bagaimana dengan simpanan ke, kalau ada orang kita ni ada simpan emas, walaupun emas yang kecil-kecil suami bagi ke semua tu, adakah boleh dibekalkan jadikan sebagai aset ataupun pelaburan masa hadapan Tuan? Okey, baik. Satu lagi soalan yang sangat bagus. Okey, sebab apabila disebut macam tu, sebab kita tak tahu kan apa yang akan berlaku. Jadi salah satunya sebolehnya tanah kita kena ada, sebab kita nak berdiri saja letih juga, kita nak duduk. Duduk saja tak boleh, ada masa kita kena baring. Jadi nak baring ni mesti ada tanah. Kita lah ada hak milik, sama ada tanah, lot rumah tak apa dah, kita beli tanah dah boleh, sekurangnya kita boleh bangunkan apa. Jadi sebagai wanita sekurangnya biar ada tanah lot lah paling kurang. Kalau tak ada tanah lot, flat pun tak apa. Kita tak semestinya akan duduk rumah flat tu. Kalau kita terpisah dan harta suami tak dapat ke dan sebagainya, kalau kita pergi nyewa tempat lain pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita ada rumah kita yang kita sewakan kepada orang. Ya? Jadi kita dapat duit tu, kita boleh guna untuk disewakan tempat lain. Okay. Dan tabung haji seboleh-bolehnya, kalau macam tabung haji SB, kalau boleh, kalau boleh. Maknanya nak bermula dengan 100 tak ada masalah. Sebenarnya biar ada 100,000 ke atas sebaiknya. Sebab kalau 100,000 ni, kalau dibagi 5%, contoh secara purata dividen ke apa, kita dapat 5,000 adalah 500 sebulan untuk kita hidup sikit-sikit. Dan akaun anak kita pun kalau nak bagus, biar ada 10,000 seorang. Ya? Dan itu duit lah. Satu lagi dalam bentuk emas je. Emas ni biar ada dua-dua. Emas yang kita pakai pun ada. Cumanya saya tengok trend orang wanita sekarang ni dia cari emas putih yang tak berapa ada harga. So baik ikut yang lama, emas kuning. Emas kuning 916 paling kurang. Dan yang lebih-lebih tu kita yang tak nak pakai baru kita beli yang bentuk jongkong. Sebab jongkong kelebihan dia sufut nilai rendah. Kalau yang perhiasan ni kita pun nak berhias juga, sementara hidup ni orang kata nak lah wanita kan biar ada sedikit hiasan kat badan. Orang kata kalau tak ada hiasan ni macam telanjang pula. So biar ada kat situ juga. Jadi ada dalam bentuk jongkong, dan juga tu kata tanah, emas, duit dalam akaun tabung haji, ESB, unit trust ke, boleh campur. Kalau lagi banyak ada tak apa, sikit-sikit tak apa. Dia masing-masing insya-Allah menolong kita masa situasi yang beza. Masa awal COVID itu kita nampak. Kalau kita ada emas kan, masa harga emas naik mendadak. So kita boleh guna tu untuk jual. Jadi sebab apabila terutama ibu tunggal dia baru ada anak kecil-kecil ni, ialah kalau suami itu meninggal dunia, kita tak rasalah stres sangat sebab dia dah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup dengan wanita lain, kita pula menanggung anak dia. Ya, dia tak hiraukan. Dan saya banyak jumpa kes yang even pernah ditunjuk dalam televisyen. Seorang ayah ni dia dah kahwin lain, dia tak pernah mencari buah anak kandung dia. Tak pernah mencari. Ada yang pernah mencari, yang saya dengar di utara lepas menonton Bijak Wan dulu, dia terpaksa cari sebab apa? Sebab saya sebut ni dosa nafkah tu, dia tak tanggung anak dia. Anak dia dah 16 tahun baru dia nak pergi jumpa ya. Itu sebab salah satunya sebagai wanita mau tak mau mesti ada harta atas nama kita sendiri. Sebab kita tak tahu, macam budaya kita apa, sediakan payung sebelum hujan. Jadi sama dalam kes ni pun sama. Payung tu itulah payungnya, duit simpanan kita, duit pelaburan lah. Letak di tempat yang pelaburan terus, tabung haji, SB dan sebagainya. Okey, itu dia persediaan kita yang saya rasa mungkin ramai di antara kita boleh buat persediaan awal sebenarnya kan. Bukan hanya tunggu waktu kita nak jadi tunggal saja nanti kan, tapi daripada awal lagi ni kena siap sedia. Sekarang ni kita dah lebih ke depan kita cuba berfikir lebih ke hadapan awal sikit supaya ada persediaan di situ. Ya, betul. Tunggal ke tinggal ke jangan. Kena ada persiapan juga. Persiapan tu penting. Dan di WhatsApp Konti pada waktu ini Ros dari Ipoh kata, saya ibu tunggal sudah 7,5 tahun.
Dan Alhamdulillah ada sedikit kemahiran menjahit, dapat teruskan hidup di samping anak 2 orang katanya. Masya Allah. Maknanya bukan simpanan sahaja, kemahiran pun kita boleh kira juga untuk kita nak meneruskan hidup, Tuan SK. Pendapat Tuan? Saya sangat setuju yang tu. Sebab kalau kita ada duit simpanan, suami tinggal duit, kalau kita tak pandai urus, asyik kena tipu. Banyak juga ibu tunggal yang suami tinggal duit memang habis cepat je. Dia kalau dah pandai kemahiran ni seolah-olahnya dia ada pancing tu. Bila-bila masa dia boleh untuk memancing tangkap ikan. Tapi kalau duit ni, ikan tu, mau ikan tu habis ke. Itu sebab kemahiran tu bagi saya satu benda yang sangat berguna lah. Sangat berguna terutama untuk ibu tunggal. Jadi dalam ekonomi macam ni pun orang tetap kena pakai pakaian. Jadi kita ada kemahiran menjahit. Itu sesuatu yang bagi saya sangat bermanfaat kepada ibu tunggal, insyaAllah. Ataupun kepada ibu-ibu yang mungkin bersiko akan jadi ibu tunggal ataupun ibu tinggal macam DJ Mona sebut sebentar tadi. Na'udzubillah min zalik. Tak nak lah macam tu kan. Baik, bila kita cakap tentang ibu tunggal, kita mesti terbayang juga dengan sistem keuangan, pengurusan duit kita. Tapi pendapat Tuan sendiri, adakah kadang-kadang ibu tunggal ni sebenarnya perlu juga persiapkan dari sudut pengurusan keluarga? Sebab kadang-kadang tinggal mereka juga dan juga anak-anak. Dan anak-anak ni juga adalah aset kepada keluarga, yakni kepada ibu tunggal tersebut. Adakah perlu seorang ibu tunggal dia nak berdikari ni kena aspek dari sudut sosial dengan anak-anak semuanya kena teratur juga ke, Tuan? Ada yang ibu tunggal yang bagi tahu isu dia orang, isu ibu tunggal ni sebab dia anak lelaki, dia tak tahu macam mana nak menguruskan anak lelaki yang dah remaja dan sebagainya. Itu satu cabaran lah bagi saya. Dia sebelum dia duk fikirkan perlu cari duit je untuk anak dia masa kecil ditinggalkan, yang bercerai. Ditinggalkan dan dia sibuk mencari duit tanpa sebenarnya untuk ibu tunggal ni dia bukan isu duit, isu semua benda, pendidikan, motivasi untuk anak tu dan jadi rakan kepada anak tu lah kalau jika di zaman ini. Jadi kemahiran itu pun memang kena cari sekarang, bukan masa dah berlaku lah. Sebab apabila masa dah berlaku ni kita akan sibuk untuk mencari duit dah sebab kita seorang je untuk tanggung. Sebelum ni ada 2 orang tolong tanggung. Masya Allah. Dan Mona sempat juga kita tinjau-tinjau di Facebook IKIM. Ada sahabat kita ni juga berikan pandangannya. Dari Rozika Ibrahim katanya orang perempuan wajib kena kerja demi masa depan anak-anak. Dan anak nak kahwin baru cari wali, harapnya bapaknya tak cari anak. Alamak. Kan? Tapi sebenarnya isu kerja tu sebenarnya saya kira memang satu keperluan ke macam mana ni Cik Syamsuddin? Di zaman ni bagi saya kalau paling bagus wanita itu perlu pandai menjanakan pendapatan. Sama ada bekerja pun bagus. Kalau dia nak menjahit kat rumah pun boleh ataupun dia nak melabur je. Dia pandai melabur saham, dia pandai beli emas, jual emas, trading ke tak apa. Apa saja janji dia boleh. Wanita zaman sekarang memang kena menjana pendapatan. Nak bekerja pun boleh, nak berbisnes boleh. Nak buat macam jahit kat rumah pun tak ada masalah. Jadi dia boleh bijak untuk menjana pendapatan. Macam kita tengok Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ada suami pun dia kaya, tak ada suami pun dia kaya. Saya rasa itu salah satu wanita yang patut dijadikan idola, bukan saja wanita luar sana. Saya pun jadikan dia sebagai salah satu idola yang sangat hebat. Sebab dia dia tak bergantung pada orang. Maknanya bukan bergantung pada suami. Ada suami pun kaya, tak ada suami pun dia kaya. InsyaAllah. Ada suami dengan Nabi, dia jadi kaya dunia dan akhirat. Allahuakbar. Masya-Allah, satu format yang terbaik tu. Masya-Allah. Baik, kita nak rehat seketika Mona, Tuan Syamsuddin dan juga rakan pendengar, sahabat penonton di Facebook Live. Tapi sebelum tu ada satu soalan yang agak lain sikit dengan tajuk kita, tapi saya kira memang ada kaitan dengan pengurusan keuangan kita. Ada yang bertanya ni Tuan Syamsuddin, katanya adakah wajar membuat full settlement house financing dengan membuat personal financing kerana kadar bunga yang rendah sekarang? Itu tanya dia. Kejap lagi Tuan Syamsuddin akan jawab soalan ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Radio IKIM 2020 ini sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
وعن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Anda rusing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini. Yang berbahagia Tuan Samsudin Kadir, Perunding Keuangan. Ya. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar masih di FB Live IKIM FM. Soalan anda di WhatsApp Konti dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya. Dan Tuan Syamsuddin, kita ada soalan yang bertanya tentang adakah wajar membuat full settlement house financing dengan membuat personal financing kerana kadar bunga yang rendah sekarang. Bagaimana? Ya. Okey, soalan yang bagus. Tapi soalan ni perlu dijawab oleh penonton saja. DJ tak boleh jawab ya. Okey, yang DJ jangan jawab. Yang ni untuk pendengar dan penonton saja. 2 tambah 2 bahagi dengan 2. Yeah. So berapa jawapan dia? Soalan senang tu. 2 plus 2 divide by 2 ya. 2 tambah 2 dibahagikan dengan 2. Okey, tengok jawapan kita. Lepas tu gunakan smartphone kita, cuba type 2 tambah 2 bagi 2 dan tengok jawapan dia sama tak. Okey. Kalau jawapan dia sama, itu bermakna tuan-tuan tak akan ambil pembiayaan peribadi ataupun personal loan untuk settle hutang rumah. Tapi kalau jawapan tuan-tuan dan cikgu lain, itu maksudnya kita nampak pembiayaan peribadi tu sebagai rendah. Dia kadar rendah tu tak boleh diambil kira. Contoh pembiayaan rumah, kita beli rumah 4%. Dan kita dapat pembiayaan peribadi contohnya 3%. Kita nampak 3 tu lebih rendah. Dia bukan kira macam tu. Dalam pengiraan pembelian rumah dengan personal loan ataupun pembiayaan peribadi, dia berbeza kadar dia. Bukan tak boleh tengok nombor. Angka kecil tu kita nampak murah, sebenarnya lebih mahal. Sebab hutang pembiayaan peribadi, pengiraan dia menguntungkan pembeli. Pembiayaan peribadi ni membebankan. Sebab itu dia termasuk dalam hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Dalam kes tadi kena buat pengiraan dulu. Dia tak boleh tengok nombor saja, pengiraan dulu ya. Sebab pembiayaan peribadi, pengiraan dia berbeza dengan konsep pembiayaan rumah. Jadi secara keseluruhan umumnya memang tak bagus. Tapi dalam kes tertentu kena kira dulu. Takut hutang kita dah tinggal banyak mana dan kita buat comparison. Dan apabila ambil pembiayaan baru, yang perlu kita tahu ada kos tersembunyi adalah kos peguam ya. Wallahualam. Okey, baik Tuan. Satu soalan yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, ibu tunggal tewas atau berdikari. Okey, di Facebook IKIM FM ada juga yang bertanya, Nabilah Fatin, berkaitan bila ibu tunggal ni, adakah kita boleh juga buat persiapan awal dari sudut insurans, hibah, takaful dan sebagainya, Tuan? Okey, dia sebab apabila ibu tunggal ni kita tengok dalam situasi mana dia berlaku. Kalau berlaku kematian, itu suatu benda yang bagus untuk suami buatkan takaful, hibah dan sebagainya. Tapi kalau dia melibatkan perceraian, dia bukan berkaitan kelebihan ada takaful, dia kelebihan orang yang dah buat deklarasi harta perceraian ya. Kalau yang perceraian ni kematian atau poligami, benda yang bagus adalah deklarasi harta perceraian. Tapi kalau ibu tunggal yang terjadi disebabkan oleh kematian, bagus jika ada takaful mana suami dia ambil dan meletakkan hibah tu penerima adalah isterinya. Jadi apabila suami meninggal, jika ada ahli keluarga suami itu menghalang proses pencairan harta lain, sekurang-kurangnya isteri itu boleh meneruskan hidup untuk tengoklah tempoh berapa lama duit hibah itu bertahan sekurang-kurangnya. Jadi dia ada pro and con lah. Kalau untuk kematian, hibah itu suatu yang bagus. Kalau untuk perceraian, dia lebih pada deklarasi harta perceraian. Wallahualam.
Okey, baik tuan. Satu soalan tuan berkaitan dengan aset pembelian rumah. Okey, soalannya daripada sahabat kita ni bertanya, anak saya nak beli rumah pangsempuri dengan harga 200,000 dengan pinjam bank cara berkongsi dengan saya. Okey, tapi anak saya lepas untuk pinjaman sendirian. Pinjaman tu atas nama anak saya. Apa pendapat tuan? Nak share ke nak ambil seorang-seorang ke? Okey, dia kalau dia lepas lebih baik dia ambil seorang-seorang lah. Kalau kita ambil berdua, isunya nanti anak lain pun nak juga. Tapi kita jadi tidak menjadi adil kepada anak lain. Ya. Jadi bagi saya tak apa ambil atas nama dia seorang. Kita ni membantu jika anak tu nak ambil pembiayaan, tak lepas, tak layak baru kita menjadi contohnya pembiayaan kedua. Mana joint ownership lah. Tapi kalau anak tu layak, dia diambil seorang. Rumah 200,000 okey dah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan ada kisah cerita share di sini di WhatsApp Konti pada waktu ini. Dia kata, saya dah kematian 10 tahun. Rumah flat yang suami beli, saya sewakan. Saya mengasuh budak sampai keempat anak-anak saya habis belajar ke peringkat tinggi. Dan duit soso saya buat pelaburan dalam ASB. Alhamdulillah rezeki saya Allah cukupkan, tidak sampai meminta-minta. Berkat duit mengasuh dan rumah sewa serta soso bulanan dapat saya besarkan anak-anak saya, katanya. Tunggu depa nak kahwin je. Dek Sokso buat sebagai satu pendahuluan pelaburan. Pendapat bagus, itu tindakan yang bagus. Sebab saya tengok ini bagi saya ini adalah ibu tunggal yang berdikari. Bukan sahaja bergantung pada sumber Sokso itu, dan dia mengembangkan letak dalam pelaburan. Pada masa sama pun dia mengasuh anak orang lain. Maknanya dia tidak bergantung pada satu pipe. Itu satu tindakan yang bagi saya ibu yang berdikari yang kita nak di luar sana. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi sebenarnya Mona, pelbagai juga cara dan juga kaedahnya. Sebenarnya kita kena ada usaha kan, kena buat perancangan awal. Kalau boleh jimat-jimat ni sangat penting kan tuan, bukan hanya sekadar kita rasa waktu kita senang ni semua benda kita boleh buat kan. Macam sekarang lah kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, semua orang pun tak rasa terduga kita akan berlaku sedemikian. Jadi sebenarnya persiapan lebih awal tu sangat-sangat penting kan tuan? Ya, betul. Untuk kita juga mengambil takaful dan sebagainya. Untuk anak-anak pun penting juga untuk masa depan mereka kan. Dan mungkin di hujung ini pada waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk bersama Tuan SK untuk tips dan mungkin kata-kata terakhir daripada Tuan. Silakan. Okey, dia secara rasanya bila kita bergelar ibu tunggal memang ada banyak benda yang kita boleh minta bantuan. Tapi saya kagum dengan kata-kata seorang ibu tunggal yang layak menerima zakat apabila ada ex-staff suami dia yang meninggal datang untuk memberi zakat, sebab apabila dah dirujuk memang anak-anak kepada ibu tunggal ni layak menerima zakat, terutamanya sebab memang miskin lah. Dah bukan saja anak yatim, memang zakat kan dia untuk yang miskin, not necessary to be yatim, tapi memang situasi dia dah lah yatim, memang miskin, fakir miskin. Tapi apa yang ibu tunggal ni sebut kepada ex-staff suami dia dulu, dia kata apa? Aku haramkan anak zuriat keturunanku makan duit zakat. Ya, maksudnya dia kata selagi saya boleh cari dengan 4 tulang kerak ni, selagi tu saya nak cari sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya anak-anak dia yang menjadi pembayar zakat. Ya, itu bagi saya satu semangat yang boleh dicontohi lah, ya. Sebab dia cakap macam tu, kalau kita tahu ni yang tak boleh terima duit zakat ni keturunan Nabi, tak siap saya. Walaupun kita bukan keturunan Nabi, kita boleh ada semangat sama, iaitu nak cuba sedaya upaya, tak nak ambil zakat, nak cari sendiri, nak usahakan sendiri, ya. Dan insya-Allah kita niat suatu hari kita yang pembayar zakat, ya. Jadi ibu tunggal ni not necessary apabila ibu tunggal ni kita adalah manusia yang kelas kedua, kelas ketiga tak ada. Kita tengok pun bukan saja kita yang jadi ibu tunggal yang terawal lah Maryam, ibu pada Nabi Isa. Itu adalah ibu tunggal yang terawal dan bagi saya salah satu yang hebat di dunia, insya-Allah. Wallahualam. Masya-Allah, semoga kita penuh inspirasi dengan apa yang kita berbincang dengan Tuan Samsul Kadi pada petang ini. Lebih-lebih lagi persiapan kita untuk menuju ke masa depan, kalau boleh kita siap sedianya tu bukan kata sekarang saja tapi berterusan dan juga lebih kekal untuk kita nak tingkatkan lagi usaha kita, macam mana untuk nak persiapan keuangan kita supaya kat dunia ni pun bukan kata kita seorang saja duduk, tapi keluarga, anak-anak semuanya akan terima manfaatnya juga tu. Masya-Allah. Terima kasih Tuan.
Ini saja masa yang kita ada waktu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan juga waktu yang sama. Jaga diri baik-baik tuan dekat sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Rezeki nanti jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya. Oleh itu maafkan saya. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM, juga yang hantarkan soalan pertanyaan kepada kita di WhatsApp Konti dan juga di Facebook IKIM FM. Kembali bersiaran untuk rancangan Bijak Wang di setiap hari Jumaat jam 3.15 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Johor Bahru 106.2. Sidang pendengar